Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu kali ini untuk pembentangan kumpulan 2. Kumpulan 2 ini terdiri daripada saya, Luqman Hakim bin Aris dan saudari Nuri Aliyah binti Buhari. Dan kami ditugaskan untuk memberi pendedakan tentang tajuk dari segi kemahiran membaca dan kemahiran membuat nota. Okey, saya teruskan dari segi kemahiran membaca dan membuat nota. Okey, yang pertamanya kita perlu tahu tentang konsep membaca. Apa itu membaca? Membaca merupakan satu keupayaan murid untuk membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Kemahiran ini perlu difokuskan pada aspek pemahaman dan penaklukan pelbagai bahan ilmu dan bahan sastera. Seterusnya kita akan mengetahui tentang definisi kemahiran membaca. Jadi kemahiran membaca ini adalah merupakan salah satu daripada 4 kemahiran bahasa yang penting untuk proses pembelajaran dan pengajaran bahasa. Kemahiran membaca ia amat penting juga kerana mempunyai kaitan di antara kemahiran asas seperti kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi daripada kemahiran membaca ni, seseorang individu itu dapat mengetahui ilmu pengetahuan dan meningkatkan dari segi kemahiran mereka bertutur ataupun berkomunikasi. Benda ini amat penting ya. Jadi seterusnya ialah uh, membaca juga dapat menambah ilmu pengetahuan mereka pada peringkat yang lebih tinggi. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Okey, seterusnya pembacaan adalah berbeza daripada pengalaman yang biasa kita hadapi. Maksudnya di sini membaca sebenarnya tidak seperti pengalaman yang kita hadapi dari segi aktiviti harian kita. Kalau membaca ini kita dapat mempelajari sesuatu yang baru. Jadi dia merupakan satu bukan aktiviti harian kita dan satu pengalaman yang baru untuk kita. Seterusnya ialah dari segi kemahiran membaca. Jadi proses ini ialah merupakan simbol-simbol tulisan pada konsep-konsep intelektual dan memerlukan daya mental. Dia juga menterjemah bentuk tulisan kepada suatu bentuk bahasa yang membolehkan pembaca menimbulkan makna tulisan dan kebolehan menterjemah lambang-lambang kepada bunyi bahasa dan memahami makna yang disampaikan oleh penulisan. Ia juga merupakan suatu bentuk untuk memahami pola bahasa bertulis. Seterusnya, okey, teknik membaca dia terbahagi kepada dua, iaitu pembacaan cepat dan pembacaan perlahan. Untuk teknik kemahiran pembacaan cepat, kita dapat bahagikan kepada dua, iaitu dari segi luncuran ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah skimming. Dan keduanya ialah imbasan ataupun dalam bahasa Inggeris ialah scanning. Okey, baiklah. Untuk teknik luncuran ini, dia mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang ringkas tapi menyeluruh. Menggunakan pergerakan mata yang cepat. Memang betul, kemahiran membaca dengan pantas ini memerlukan pergerakan mata yang pantaslah. Dan membaca secara sekilas, mendapatkan maklumat dengan lebih pantas, seterusnya merupakan salah satu teknik yang sesuai untuk mengulang kaji pelajaran. Ya, betul. Setiap kali kita mengulang kaji pelajaran, kita memerlukan dalam masa yang singkat. Kerana mengulang kaji mata pelajaran ini merupakan pelajaran yang kita telah pelajari. Cumanya kita nak mengukuhkan lagi kefahaman. Jadi kita tak perlu memerlukan masa yang lebih lama lah. Singkat sahaja. Seterusnya lebih pantas kerana pembacaan teknik ini mempunyai kepantasan sebanyak 3 atau 4 kali ganda daripada pembacaan yang normal, iaitu pembacaan yang lambat. Okey. Sesuai kepada individu yang kesetukan masa dan memerlukan maklumat yang segera. Contohnya seperti kita seseorang individu itu memerlukan maklumat tentang penerbangan tiket ataupun tiket bas. Jadi mereka perlukan maklumat itu dalam keadaan yang segera dan cepat. Seterusnya, langkah-langkah untuk menggunakan teknik luncuran ataupun skimming.
Langkah yang pertama ialah membaca tajuk, subtopik atau melihat carta dan gambar membaca pendahuluan dan penutup. Langkah kedua, membaca perenggan pertama. Ketiga, membaca ayat pertama setiap perenggan. Langkah keempat, mencari kata kunci dan tidak membaca setiap perkataan. Langkah kelima, menganalisis terhadap makna yang hendak disampaikan oleh pembaca tadi. Seterusnya ialah teknik pembacaan secara imbasan, scanning, iaitu teknik yang kedua dalam pembacaan secara lambat. Okey. Antara kelebihannya ialah mendapatkan maklumat yang lebih mendalam dan membaca secara sepintas lalu. Selain itu, membaca dengan pantas sambil mencatat perkara yang penting sahaja. Selain itu, berfungsi untuk mendapatkan jawapan terhadap sesuatu persoalan. Dan seterusnya, membaca pendahuluan dan rumusan. Okey, teknik pembacaan imbasan ini juga digunakan untuk mendapatkan isi-isi yang penting, menggunakan pergerakan anak mata dengan pantas untuk mencari isi tersebut dan sangat membantu untuk mendapatkan maklumat fakta yang penting dalam masa yang singkat. Seterusnya ialah dari segi langkah-langkah untuk menggunakan teknik imbasan. Yang pertama, kita perlulah perhatikan penggunaan urutan seperti angka, huruf, langkah pertama dan selanjutnya untuk kita mencari tujuan utama yang hendak disampaikan oleh penulis dalam suatu teks. Yang kedua ialah cari perkataan yang dikhaskan atau dihitamkan atau yang mempunyai tujuan. Yang ketiga, mencari kata kunci di dalam setiap perenggan atau di permulaan perenggan. Okey, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembintangan ini kepada saudari Nurin Aliyah untuk dari segi subtopik pembacaan secara perlahan. Okey, dipersilakan saudari Nurin Aliyah. Seterusnya ialah teknik pembacaan perlahan. Teknik pembacaan perlahan adalah bermaksud kita berfikiran kritis semasa berhadapan dengan maklumat yang anda baca supaya berkemampuan untuk melakukan sesuatu penilaian terhadap bahan yang telah dibaca serta berkemampuan untuk mengikut logik dan pengolahan sesuatu bahan. Tujuan kita mengaplikasikan pembacaan perlahan ialah untuk meneroka tentang sesuatu perkara yang dibaca dengan lebih mendalam, menganalisis istilah-istilah, sintaks dan pengolahan isi kandungan serta menilai dan menganalisis penulisan. Kelebihan yang akan didapati sekiranya kita menggunakan teknik pembacaan perlahan ialah kita dapat lebih memahami bahan bacaan serta mudah untuk mengingati isi-isi penting. Antara kaedah yang dapat diaplikasikan dalam teknik pembacaan perlahan ialah kaedah SQ3R, kaedah KWLH dan kaedah PQRST. Kaedah SQ3R ialah teknik membaca yang diperkenalkan oleh Robinson pada tahun 1961 dan dibangunkan oleh Thomas dan Robinson pada 1972 yang bertukar kepada PQ4R. Teknik SQ3R merupakan suatu teknik membaca yang dapat membantu pelajar memahami dan mengingati maklumat yang dibaca melalui satu siri tindakan yang berurutan. Teknik ini merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. Teknik ini telah diakui berkesan untuk membantu pembelajaran dan menguatkan daya ingatan pelajar oleh Robinson sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan SQ3R? S adalah untuk survey iaitu teroka, Q adalah untuk question, tanya dan manakala 3R ialah read, baca, recite, sebut dan review ulang.
Apakah yang dimasukkan dalam konteks survey iaitu teroka? Kita perlu menyemak teks yang dibaca seperti tajuk, pengenalan dan setiap isi perenggan. Bagi question adalah menyoal atau menjawab soalan dalam teks. Manakala read, membaca dan mencatat perkara penting yang dibincangkan dalam teks. Recite, menyatakan semula dalam bentuk lisan berdasarkan catatan yang dibuat. Dan akhir sekali review, membuat gambaran dengan menyatakan semula idea keseluruhan teks yang dibincangkan. Bagaimanakah cara kita untuk mengaplikasikan teknik SQ3R dengan betul? Semasa survey, kita perlu kaji bahan bacaan dan dapatkan isi kandungan. Baca prakata, tajuk, tajuk kecil dan subtajuk. Baca keterangan, carta dan grafik, baca rumusan, melihat bagaimana maklumat disampaikan dan lihat sepintas lalu pada pendahuluan, ringkasan dan rumusan. Dalam question, kita perlu menyoal perkara yang berkaitan dan bersesuaian serta menukar tajuk dalam subtajuk kepada bentuk soalan seperti apa yang saya tahu tentang tajuk ini? Kaitkan dengan apa yang dibaca. Kita juga boleh bersoal jawab dengan rakan-rakan serta menjawab soalan yang terdapat di akhir bab. Contohnya seperti soalan tambahan yang berada dalam buku rujukan atau buku latihan. Dalam read, kita perlu baca perlahan pada petikan yang sukar. Ambil perhatian pada petikan atau frasa yang penting. Catatkan nota yang bergaris, huruf italik dan kenyataan yang ditebalkan iaitu diboldkan. Dapatkan contoh yang lengkap yang boleh menerangkan maklumat yang dibaca. Ulang bacaan dan tumpukan pada kata kunci yang kita temui. Bagi recite, cuba faham dan imbas kembali dengan menyebut semula. Gunakan deria untuk memudahkan proses mengingat seperti deria penglihatan, pendengaran dan lisan. Imbas kembali apa yang dibaca dengan menggunakan teknik penyoalan. Akhir sekali, review, ulas semula maklumat yang dibaca, ulas soalan dan jawapan yang telah dibuat, buat ulasan nota, gunakan keimbasan pada soalan yang sukar bagi memudahkan kita lebih memahami perkara yang kurang dikuasai. Akhir sekali, buat rumusan pertama sebaik sahaja selesai belajar. Bagi teknik KWLH, teknik ini memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada pelajar dan tujuan pelajar membaca sumber pembelajaran. Teknik ini bertujuan memberikan pelajar peluang membaca secara kritis dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada terhadap perkara yang dibaca supaya meningkatkan minat untuk membaca perkara-perkara yang hendak diketahui serta mengenal pasti perkara-perkara yang telah dipelajari dan menginput perkara-perkara tambahan yang perlu diketahui bagi meningkatkan pemahaman membaca sesuatu bahan. Kesimpulannya, pelajar dapat mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca, seterusnya menentukan apa yang diperoleh dari pembacaannya dan akhir sekali menentukan apa lagi sumber bacaan yang perlu dibaca sekiranya ingin memerlukan maklumat tambahan jika pelajar sendiri menggunakan teknik KWLH ini. Dalam konteks pengajaran, para pelajar dibiasakan menggunakan borang KWLH seperti di bawah. Apakah yang dimaksudkan dengan KWLH? K adalah untuk know, apa yang telah diketahui sebelum lagi kita membaca teks atau petikan. Umumnya, pengetahuan ini adalah pengetahuan jadi kita perlu catat pengetahuan sedia ada tentang tajuk atau topik bahan bacaan.
Bagi W, W adalah untuk what? Apa yang hendak diketahui sebelum membuat pembacaan. Sebagai contohnya, apa matlamat yang perlu kita dapat perlu ditetapkan sebelum kita membaca teks tersebut. Catat apa yang ingin diketahui tentang tajuk atau topik bahan bacaan. Seterusnya adalah learn. Apa yang telah dipelajari selepas kita membaca teks tersebut. Kita perlu catat isi penting daripada tajuk atau topik yang dibaca. Akhir sekali, H adalah untuk how. Bagaimana untuk mendapatkan maklumat tambahan. Untuk bacaan seterusnya, kita perlu catat bagaimana untuk mendapatkan maklumat tambahan selepas membaca teks atau tajuk tersebut. Langkah-langkah mengaplikasikan teknik KWLH. Langkah pertama ialah kita perlu kenal pasti bahan yang hendak dibaca. Adakah bahan itu artikel, rencana, petikan, buku atau sebagainya. Lihat sepintas lalu bahan tersebut dan cuba buat jangkaan isi bahan tersebut. Langkah kedua ialah cuba catatkan maklumat yang telah diketahui berkenaan tajuk tersebut atau cuba sebutkan perkara-perkara yang telah diketahui tentang tajuk. Binakan soalan-soalan yang ingin diketahui daripada teks berkenaan. Langkah ketiga ialah baca teks berkenaan dengan catatkan maklumat-maklumat yang anda dapati. Manakala langkah terakhir iaitu langkah keempat, simak kembali apa yang telah anda ketahui, apa yang baru anda dapati daripada teks dan jika anda memerlukan maklumat tambahan yang lain, cuba cadang dan sebutkan bagaimanakah cara untuk anda dapatkan maklumat tambahan tersebut seperti mencari maklumat melalui teks tambahan dalam buku rujukan ataupun daripada laman web yang berkaitan. Akhir sekali ialah teknik PQRST. Sistem PQRST adalah satu teknik membaca yang diperkenalkan oleh Thomas, Alan Lamar, Robinson dan H. Allen dalam buku mereka yang bertajuk Improving Reading in Every Class. Berikut adalah 5 langkah yang menjadi tunjang teknik membaca PQRST ini. Dalam preview, iaitu tinjau, kita perlu tinjau tajuk-tajuk utama pada keseluruhan buku atau bab tertentu dengan memberikan perhatian kepada tajuk-tajuk besar dan tajuk kecil padanya. Tujuan proses meninjau ini adalah untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang isi-isi penting pada buku atau bab-bab dalam buku tersebut. Dengan mendapat gambaran segera tentang kandungan buku itu, fikirkan anda akan lebih tertumpu kepada isu-isu utama yang dibincangkan atau diutarakan pada buku tersebut. Seterusnya ialah question, iaitu soal. Soal diri anda dengan menjadikan tajuk besar dan tajuk kecil dalam bab itu sebagai soalannya. Misalnya, tajuk bagi seksyen ini ialah meningkatkan mutu pembacaan. Jadi, bentuk soalan yang boleh anda buat ialah bagaimana saya dapat meningkatkan mutu pembacaan saya? Dengan adanya soalan itu, semasa anda membaca, tumpuan fikiran anda akan lebih fokus kepada mencari jawapan atau jawapan-jawapan tentang soalan yang tertumpu pada fikiran anda ketika anda membaca. Seterusnya ialah read, iaitu baca. Baca satu section ke satu section untuk mencari jawapan soalan yang telah anda bentuk itu. Sambil membaca bahan bacaan anda, tumpukan perhatian untuk mendapatkan jawapan bagi soalan yang telah ditimbulkan itu. Ini merupakan satu pembacaan yang aktif. Oleh itu, carilah tempat di mana anda boleh membaca dengan sepenuh tumpuan. Dengan berbuat demikian,
Anda akan meningkatkan keberkesanan dan impak proses pemahaman serta pengingatan anda terhadap idea-idea utama bahan yang dibaca. Seterusnya ialah self-recitation, iaitu menyebutkan diri. Menyebutkan diri adalah satu proses di mana anda cuba mengingat fakta-fakta utama bagi bab atau bahan yang telah anda baca. Adalah lebih berkesan jika anda menyebutkan fakta-fakta kepada diri anda secara lisan. Tujuan utamanya ialah untuk mengingat semula apa yang telah dibaca, iaitu dengan menggabungkan semula proses B, C dan D secara serentak, iaitu proses preview, question dan read. Akhir sekali, test, uji. Uji diri anda setelah anda habis membaca keseluruhan bab. Fikirkan berapa banyakkah idea daripada bab yang baru anda baca itu dapat anda ingati. Pada peringkat inilah, anda harus mula menyimpan apa yang telah anda pelajari ke dalam ingatan jangka masa panjang anda. Dengan menggunakan teknik membaca PQRST, masalah terlalu banyak untuk dibaca akan dapat anda atasi. Teknik membaca PQRST ini memudahkan untuk mempercepatkan proses pembacaan serta pengingatan anda. Sekian, itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.